لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan syarat yang ke-8, bahawa jangan ia sujud di atas sesuatu yang ditanggungnya yang bergerak ia sesuatu itu dengan geraknya, terkala ia berdiri ataupun dan duduk. Misal seperti ujung serbannya atau dengan bajunya atau lengan bajunya. Lengannya, nak ala sawak lengan. Itu apa dengan baju? Nak ala munasib dia lengan. Dengan lengan dia besar, sujud dia kembang. Kita pun sujud atas dia. Bila kita bergerak, dia bergerak, maka tak sah sujud. Kalau dia perasan kemudian dia kena ulang balik sujud. Kerana bahawasanya ia seperti suku baginya. Barang yang ittisal dengan berhubung dengan dia itu seperti suku daripada dia. Maka jika sujud ia atas demikian itu dengan sengaja, lagi tahu ia akan haramnya batal sembahyang dia. Dan jika tiada, maka tiada batal ia, tetapi wajib atasnya mengulangi. Jika tiada, jika dia tidak mengetahui, dia tak perasan, ya, dia sujud, tiba-tiba kan dah bangun balik rakaat yang seterusnya, dia baru teringat sujud dia tadi ada masalah, bahawasanya sujud atas benda yang bergerak dengan geraknya, maka dia wajib terus turun sujud. Wajib yang ada makna mengulangi sujudnya. Adapun jika ada yang ditanggung ni itu tiada bergerak dengan geraknya, misal seperti punca kainnya yang panjang, ya, macam kain telekung perempuan dulu kan, ya, dia pakai kain telekung tu macam karung jahit bawah, dari dia panjang dia lepau ke depan. Dia semayang dia sujud atas benda itu kita bergerak pun dia tak bergerak, dia tahu. Maka tiada batal sembahyangnya kerana bahawasanya ia seperti hukum bercerai. Dia segi hukum inbisal makna bercerai. Kalau dia bergerak hukum ittisal makna bersambung. Itu je beza dia lah. Dan keluar dengan kata yang ditanggung. Misalnya seperti sujud atas katil yang bergerak dengan geraknya, maka tiada mengapa. Ya, dan keluar mana-mana keluar tidak termasuk dalam mana istilah ataupun kata gerak dengan gerak dia tadi. Ya, telah diduduk atas katil. Bila bergerak tu gerak katil, ada tak apa, sebab katil dia tak tanggung, kita pikul. Seperti sujud di atas katil yang bergerak ia dengan geraknya tadi, itu tidak, maknanya tidak mengapa. Dan harus baginya sujud atas kayu yang pada tangannya atau kipas, atas sapu tangan dan barang sebagainya. Dan harus baginya sujud atas kayu yang pada tangannya. Ya, dia sujud, dia letak kayu, dia sujud itu. Kan? Punya buat belacan kau kata syiar. Itu belacan. Tanah Karbala dia. Dapat dapat tanah Karbala. Si awal suku Cina sayang tak ke depan. Dia dah kata tu belacan ni, macam. Ataupun kipas. Ya, kipas dulu pakai kipas kan, kipas. Dia letak itu. Waktu dia sujud, tak apa. Maka itu tiada mengaku. Atau sebagainya lah, sapu tangan dan sebagainya. Dan bersalah-salahan ulama, bersalah-salahan antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli
pada yang bergerak dengan geraknya, adakah dikendaki yang bergerak dengan fi'li? Tiada dengan kuah, bukan kaum, kuah, kaf waw ta marbutah. Iaitu yang diiktimadkan oleh Si Ibn Hajar dalam Tuhfah, atau dikendaki dengan bergerak dengan fi'li atau dengan kuah. Itu bawah tu betul, kuah. Ia telah diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Kuah itu mana takdir, kuah mana takdirah. Yang kita baca kan, kita wajib dalam segala rukun qauli mesti bacaan kita dengar dengan telinga itu. Kalau tak dengar maka hukum dia tidak sah. Dia baca bismillah kan, dia tak dengar telinga dia tu. Sekarang dengar tu dengar bil fi'li ke dengan bil kuah. Maka ulama fiqh letakkan dengar tu kuwatan bil kuah. Apa makna takwa? Bil takdir. Mana ketika kita baca sunyi tenang ni kan, dengar. Tiba-tiba kita sembahyang tepi masjid kita, rela lalu, kuat dah tak dengar. Kalau baca biasa tak ada bunyi bising dia dengar. Tapi oleh kena ada arid benda baru datang, kan? Masjid duduk tepi jalan, tepi bukit pula. Trailer pun naik bukit, dia cin gear je habis. Masjid tak ada tutup kan, habis suara kita tak dengar. Kalau dengar berfi'li, mana kita kena jerit lawan suara tu. Tapi dia nak dengar tu bil kuah. Kuah mana bil takdir, dengan takdir. Mana kalau tak ada suara tu, dengar dah, cukup tu. Tak perlu kuat, jangan kuat sangat. Jangan terus tak dengar. Dia baca mulut, ikamit-kamit, suara tak ada. Tak sah bacaan itu bagi yang wajib dan tak sah bagi yang sunat. Kalau sunat tak ada pada. Kalau wajib tak sah, wajib diulang balik. Itu segi kiraah bacaan rukun qauli atau sunat qauliyah, ya. Sekadar dengar diri dia, jangan sampai dengar orang lain. Ini baca dengar 3 sab dengar orang lain. Bismillah, bismillah. Oh, orang dengar pening kepala kan. Jadi haram, ya. Izak mengganggu orang lain. Baca yang jaga pelan-pelan. Kadang ni belakang imam slow ni pula kuat. Nanti imam tanya, kau nak jadi imam ke? Nak jadi imam silakan. Jaga tuan ni. Kalau orang buat layan tak ada layan. Kalau ada was-was kita baca ayat 3 dari surah Suratul Hadid. Lepas surah Waqi'ah tu, wal awwal wal akhir. So baca lah lepas ayat 7 kali ke, amalkan. Minta antara buang yang wah-wah macam wah-wah ni. Terus kerja-kerja ni. Tapi tak ada wah-wah tu tak kuat iman. Orang buat iman ni teruji wah-wah, dia lawan lah, jangan ikut. Sini mana ada khilaf ni. Bersalahan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ada ikhtilaf pada bergerak dengan gerak ni tadi tu, adakah dikendaki dengan gerak yang fi'li, gerak sungguh? Tu. Tiada dengan kuah, dengan takdir. Iaitu diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Ya, dia nakkan gerak tu fi'li bukan takdir. Di dalam Tuhfah ni Ibn Hajar. Atau dikendaki dengan bergerak tu dengan fi'li atau dengan kuah, iaitu diiktimadkan dengan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Jadi dua itulah, gerak sungguh atau gerak pada takdir. Maka atas yang iktimad oleh Syekh Ibn Hajar, dikala sembahyang seorang duduk dan sujud atas suatu yang ditanggungnya, yang tiada bergerak ia dengan geraknya. Tetapi jika sembahyang berdiri, gerak. Itu kata dia ditakdir, ya. Jika sembahyang berdiri, bermakna benda itu akan bergerak, ya. Dengan geraknya, jawab memadai akan dia sujudnya, ya, dan sah sembahyangnya. Dia sujud satu benda, katakanlah kain serban dia tu, dia kat bawah. Kain serban dia punya apa? Ekor dia 2 hasta, panjang ekor. Masa dia sujud, dia bangun, dan duduk antara sujud tu kiam dia. Jadi tak gerak lah benda tu. Dia kalau sembahyang berdiri, dia gerak. Dia bangun, bergerak ekor tu kan. Kalau macam tu apa buat? Sini tengok. Kalau ikut yang ni tak apa. Dia tengok mana tak gerak sudah lah. Walaupun sembahyang duduk tadi ganti kiam. Sekiranya kalau dia kiam memang bergerak. Dan atas diiktimad kepada Syekh Mladi tidak memadai. Dia kena takdir. Dia kalau dia bangun bergerak tu,
Baik ekor dia tak berapa panjang. Kecuali kalau ekor serban dia 3 depa ke lain lah. Kan, bulu-bulu dia buang depan ni. Dia nak sembahyang ikut imam, dia mana nak robong lah. Dia beli serban tak habis, dia buang depan ni. Dan dia sujud atas ekor serban ni. Dia bergerak tak bergerak, tak apa. Kan, panjang. Contohnya. Kerana sujud ia atas yang ditanggungnya, yang bergerak ia dengan kuah, dengan ya geraknya. Kuah buat takdir. Mana takdir kalau dia berdiri dia bergerak tu. Cuma dia semain duduk tak bergerak. Maka istimewa ajar kata tak boleh ikut. Syiram dia kata tak boleh. Walhasil tu ada kiraf tak boleh. Tapi kalau kuat pendapat Syibul Hajar. Mas'alatun. Satu masalah jika sujud seorang atas sesuatu yang tajam. Dia sujud dia terkena benda tajam, batu tajam ke ikutlah. Dan takut dia akan luka dahinya. Maka diangkatnya akan dia. Lalu sujud pula yang kedua atas tempat yang lain. Maka itu ditilik. Di sini ditilik al-fafihi tafsirun, ada tafsir. Jika dia boleh sekalian syarat sujud, yang pertama dia kan, dia sujud dia tajam, kemudian ditahan. Bila ditahan, dah ada kadar tumakninah, bermakna sujud sudah selesai. Dia pergi angkat alih sebelah, itu menambah sujud, batal sembahyang. Ya, tapi kalau dia sujud pun kena sikit, dia alih tu betul. Tak ada kadar tumakninah lagi. Belum ada kadar subhanallah. Dia letak kena dia elak cepat. Itu tak apa. Kalau dia tahan, bermakna dah ada tumakninah, sujud tu dah sah. Tiba-tiba dia tambah sebelah lagi. Itu dah menambahi sujud nama dia. Itu mana syarat dia tengok itu. Dia kata jika diperolehi segala syarat sujud, bermakna sujud itu sah. Yang pertama, seperti memberatkan kepalanya, itu syarat dia. Dan meninggikan punggungnya, dah ada dah. Dan yang lain, maknanya semua syarat dah ada. Dia pergi alih, jawab dia batal sembahyang dia. Ya, dia menambah sujud. Kerana bahawasanya ia menambahi sujud. Dinamakan dia menambahi sujud. Dan jika tiada, maka tiada batal. Senang je bahasa dia. Wa illa pala itu. Kadang kita Arab kata wa illa pala. Jika tidak. Wah, pening boleh. Mana jika tidak apa? Tidak ada syarat, belum ada syarat. Mana di bawah letak dia tumakninah belum ada lagi misalan dia. Kemudian dia pun alih. Maka tiada batal, ya. Sujud tadi belum terpakai, belum terkira. Kerana bahawasanya ia perbuatan yang sedikit, maka tarik melepaskan dia daripada batal pada masalah pertama tadi. Maka jangan diangkatnya kepalanya hingga hendaklah dikesutkan dia dahinya ke tempat yang lain yang tiada tajam. Demikian hasil kalam qadhi, ya. Jadi jalan ni nak selamat tadi macam mana yang pertama tadi, dia jangan angkat. Dia kena sini dia pusing. Nyentuh ni, jangan ada makna angkat. Mana dahi tetap kat lantai cuma dia pusing. Dia alih tempat tak tajam je. Itu okey. Bila pula angkat dah sah sujud. Kita sujud lagi dah tambah. Dan syarat yang ke-9, bau jangan ada berlapik atas sekalian dahinya. Ya. Seperti isabah, kerana dikala ada sekalian dahinya itu lapik, tiada memadai sujudnya. Ya, melainkan jika ada isabah itu kerana luka, pembalutlah. Umpamanya, maka masyakah atasnya menanggalkan dia. Dia kena balut. Kalau balut darah keluar ni kan. Ya, sabar terbuka darah keluar. Dengan masyakah yang amat sangat, maka sah sujudnya. Dan semayangnya dengan tiada qada. Dua hukum ada tu. Jangan jaga tu. Dalam fiqh biasa ada tu. Dia kata sah tapi kena qada. Yang ni sah tak payah qada. Jadi ni hukum ni. Kalau kena masalah-masalah ni, kalau tanya sah hukum dia. Kalau orang tanya pula kena qada tak? Jadi dua. Yang sini dia panggil sah, kemudian dengan tiada qada. Mana semayang tu pakai jadi terus. Pembalut. Kalau pembalut kena anggota, kalau bak tayamum dia lain kan. Balik asal daripada bersuci. Kita maknanya anggota tayamum ada pembalut. Muka ke, tangan ke. Itu tak ada tafsir. Semayang dia kena semayang, hormat waktu. Cara dia. Tapi kena ulang balik semayang. Kalau tak kena, bukan anggota tayamum, luka tu bukan di muka dan di tangan, itu ada 3 syarat. Ya, 3 syarat. Kaki dia misalnya kena, ke anggota wudu patah. Nak pergi sembahyang Jumaat jatuh motor patah itu. Tiba-tiba pergi balut. Maka ketika dia balut, syarat pertama mesti dia ada air semayang. Ya, ada tuhur. Kemudian yang kedua, balut dia jangan banyak, ambil sekadar perlu je.
Yang kena sikit isimen sampai ke lutut. Ya. Kemudian atas pembalut, bawah pembalut jangan ada najis. Itu syarat dia. Bila ada, maka ketika dia batal wuduk kan, nak ambil wuduk balik, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tiba kat kaki tu, atas pembalut tu disapu air, kemudian basuh anggota yang sahih, yang tak balut. Ya, kemudian tayamum. Tayamum niat ganti bawah tu. Kalau kaki kanan dia kena misalnya. Lepas tu basuh kaki kiri pula. Ya. Kalau 3 syarat tu cukup, maka sembahyang tu tak payah qada. Tapi kalau tak cukup syarat, bawah tu najis atau balut dia banyak, dia sembahyang jugalah hormat waktu. Berapa kena air sebulan. Lepas tu dah sihat sebulan, qada balik sembahyang. Ya. Tu tengok sembahyang dia kena qada, ada yang tak kena qada. Cukup syarat dia kena qada. Kalau tak kena syarat dia kena qada balik. Bila kena qada balik sembahyang apa ah? Sembahyang hormat waktu. Kalau malaikat cabut nyawa itu, alhamdulillah, tak ada masalah. Insya-Allah selamat dia. Ya, itu jaga waktu. Dengan tiada qada dan tiada ada di bawahnya najis yang tiada dimaafkan. Ya, kalau ada tak boleh. Dan jika ada masyakah meninggalkan dia itu, tiada mengharuskan akan tayamum sekalipun. Ya. Inilah yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar, walaupun tak sampai tahap harus tayamum pada masalah sakit. Ya, dia sakit sampai peringkat ada dia harus tayamum. Dia tak boleh pakai kan. Tapi tak sampai peringkat tu pun tahu. Ada masyakah, sidatul hajah. Itu diiktimad mana yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar dalam syarah irsyad dan syarah ubab. Bersalahan bagi yang barang yang di dalam tufah. Tengok, Syekh Ibn Hajar kitab di sini tu ada ikhtilaf. Bukan dengan si Syarah ni. Kitab di sini dalam syarah irsyad, syarah ubab lain, dalam syarah dalam tufah lain. Disyaratkan dia bahawa masyarakat itu mengharuskan tayamum. Dalam tufah kata mesti dia punya unsur tadi mengharuskan tayamum. Kalau sampai peringkat maknanya mengharuskan tayamum, tak boleh ni. Tapi kitab ulama' tengok kitab akhir lah. Kalau ada bertembung antara kitab karangan dia, tengok yang akhir tu dipakai. Ya. Kalau belajar dia pakai tahqiq. Ya, kalau dia tahqiq pakai tahqiq punya. Dan kalau sujud ia atas suatu seperti daun kayu, maka lekat ia pada sekalian dahinya. Ya, dia menawi getah kan. Di bawah tu isyraq dia berhenti sembahyang dan makuk getah. Handal betul. Ya, jadi pokok kayu tu ada lagi embun punya air. Jadi nak sujud dia dah lekat dulu. Dia mau nak letak dia kat bawah dah lekat dulu. Ya, jadi dia pun tekan situ. Bermakna dia berlapis dengan daun. Dia berlapis dengan daun. Seperti daun kayu. Maka lekat ia pada sekalian dahi dia. Sikit pun tak ruang, penuh daun getah tu besar. Maka ditirik. Jika ada lekan itu dahulu daripada sempurna sekalian syarat sujud, tiadalah memadai. Mana belum sujud lagi, daun getah tu dah lekat dulu. Dan jika lekatnya kemudian daripada sempurna sujud, daun getah kering, dia sujud kena daun getah, dia tekan, dah betul lah tu, dia angkat lekat. Lekat sebab ditekan tadi kan, itu tak apa. Dia kalau baca pagi tu dia berembun kan. Sebab nak letak dia lekat dulu. Ada tengoklah. Kalau dia lekat sebelum sempurna maka tak sah. Kalau dia dah sempurna baru dia lekat, itu tak apa. Kemudian daripada sempurna sekalian syaratnya, itu memada akan dia tak bersujud. Yang pertama. Dan wajib atasnya menghilangkan yang lekat itu daripada dahi dia dahulu. Daripada sujud yang kedua. Dia sujud pertama dia kan dia tekan dia, daun getah tu kering, dah melekat. Dia bangun. Nak sujud kedua kena tolak, kena buang. Dia sujud dalam keadaan begitu kan dah berlapis, tak sah pula sujud yang kedua. Supaya sah sujud yang kedua pula. Kerana jika tiada dihilangkan dia, daun yang melekat tadi itu, daripada dahinya, tiadalah sah sujudnya. Kerana berlapis. Dia pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok, jangan ke depan. Betul lah ke depan lebih kan. Kena sujud atas benda tu habis tak sah. Di dahi kena buka. Ya. Tunggu Haji Abdul Rahman Sungandrian. Apa? Dr. Basim ni apa? Saya tahu itu. Ada sekarang yang anak di pondok kan. Anak dia pakai kopiah macam tu.
Tok Guru kata ni 3 bulan habis ni. Kan 3 bulan habis. Dia tengok 3 bulan habis. Betul 3 bulan pun kau juga lagi. Dia datang tidak dengan hemmah lagi. Bapak nak anak malas. Lepas tu dia dah tak ada lah, dah bongkau. Dia nak semangat, dia nak mengaji, nak belajar, dia semangat. Kadang-kadang bapak dia tahu apa minat pun, dia tak apa, dia pergi juga. InsyaAllah jadi. Dia tengok 3 bulan ni begitu ni. Bapa sultan dia tengok keadaan budak dia dapat baca. Tubing tumpuk dia ni. Kena adalah lapik atas dahinya dan sebenarnya telah terdahulu perkataan ini. Dan jika adalah lapik itu rumput yang tumbuh pada dahinya. Rumput yang tumbuh pada dahinya, lapik pada dahi, bukan rumput tu kat atas dahi. Kan dia kata dahi tu rumput kau ni andal. Tu takluk kat sana itu. Lapik tu pada dahi maksudnya. Maka itu tiada ngap, tiada ngapu. Tiada mengapu. Dan jika ada ia panjang sekalipun, sebab rumput dia tak besar. Dia melintang kat sini pun, yang sini kena lagi. Yang sini kena lagi. Sebab dahi kita besar kan, dia faham. Kat sini tutup, sini kena, tak apa. Tapi kalau daun getah dia tutup habis semua, tu habis. Dia tutup tak ada ruang. Kalau dia tutup sikit macam rumput, sebelah sini ada kan. Bermula sujud yang akmal, iaitulah yang dikerjakan dalamnya segala perkara yang disunatkan dan dipelihara ia daripada segala perkara yang dimakruhkan. Ya, syarat untuk sah dah ada, kemudian disempurnakan sujud kita dengan segala sunat-sunat dia. Ya. Dan segala perkara yang makruh dalam sujud dikawal. Maka sujud itu dipanggil akmal, terlebih sempurna. Kemudian disunatkan terkala tunduk kepada sujud itu ialah mengucap takbir. Itu takbir apa? Intikalat. Takbir intikal, berpindah daripada satu rukun ke satu rukun. Hukum dia apa? Lepas itu sunat hay'ah qauliyah namanya. Sunat hay'ah yang dibangsakan kepada bacaan atau ucapan. Dengan tiada mengangkatkan kedua tangan. Daripada qiyam sampai kita i'tidal, nak turun tak payah angkat tangan. Kalau turun kepada rokok atau angkat tangan, ya. Yang dibantai angkat semua kan. Ya, sampai sana angkat, jaga tu. Sebab bila angkat dua ke anggota besar dah bergerak, pada eling kepala 3 sekali batal sembahyang. Ya, jaga tu, tengok tempat angkat. Sebab anggota besar tangan tu. Yang sunat kalau bersujud, kedua nak bangun tu tak angkat tangan, kecuali dalam tahiyat awal dia. Lepas tahiyat awal, Allahumma salli alaihi kita bangun, atau sunat kita angkat tangan. Ini 4 rakaat dia bantai angkat. Dia angkat lajak dah. Segentak angkat tangan, kepala dia bergerak, batal sembahyang. Sebab 2, kepala 3. Mana bergerak anggota besar 3 kali berturut tu, turut segentak. Dengan tiada mengangkatkan kedua ni. Dan disunatkan tertib pada menghantarkan 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. Itu semua sunat tu. Ini sunatul mustaqillah, sunat yang berasingan. Ya, takkan lutut dulu. Kemudian letak kita punya apa? Tapak tangan. Kemudian dahi. Seperti bawah didahulukan menghantarkan 2 lutut, kemudian maka 2 tapak tangan. Ada setengah riwayat buat mana tangan dulu. Buat kaji hadis, rupanya hadis yang tangan dulu tuan tu waktu uzur. Dah tua kan, biasa tangan tu dulu. Ada pun biasa ni lutut dulu. Lutut baru tangan. Kemudian barulah dahi. Maka jika disalahi tertib tu, tangan dulu misalnya, maka itu makruh pun. Makruh. Bila makruh, kurang afdal lah. Sujud tu sah. Ini hukum ni seperti yang mangkul. Apa mangkul? Mana yang dinakal, diambil daripada nas Imam Syafi'i kita. Dalam mustalah fiqh kita, ya al-imbira, al-iqtida, ya la yaruddul mangkul. Al-imbira, kalau dalam kitab kita kata wayam bari, itu imbira. Sayukiranya, ya al-imbira wal iqtida. Apa iqtida? Dia kata wa muqtada kalami syekh, atau muqtada dipanggil al-iqtida. Ya. Itu semua tu la yaruddul mangkul, dia tak boleh tolak mangkul minasy Syafi'i. Kalam semua anak apa? Bawah-bawah ni.
Tapi tembung dengan kalam Syafi'i dia tak boleh. Itu dalam mustalah fiqh gitu. Yang kita dahulukan kalam Imam Syafi'i, kalam imam didahulukan. Itu berarti jas ini dia mangkul ni. Ya, apa nama mangkul yang dipindah, nakala yang ya, naklan. Bahwa nakil wazakan mangkulun, isma maf'ul. Apa nama mangkul allazi nukila. Mana yang dinakal, dipindah. Diambil dia, kalau bahasa kita sedutan. Disedut daripada nasum. Itu Imam Syafi'i kitab Imsa, kita induk al-um. Dan sunat keadaan dua tapak tangan itu berbetulan dengan kedua bahu. Ya, tapak tangan dengan bahu selagi. Jangan lepas tu kalau ingat dia sujud macam sujud anjing dah dulu kita. Jangan. Kena angkat. Ni lain ni kemudian angkat, kalau lelaki dia buka sikit. Ya, perempuan dia dapat. Jangan ke belakang pula. Tak belakang macam nak tekam orang. Kan? Itu sujud tu tengok. Semua anggota dia jaga betul, sunat dia dapat banyak sunat. Sunat keadaan dua tapak tangan tu berbetulan dengan dua bahu. Jangan ke depan sangat. Dan jangan lekap. Itu ditegar Nabi, makruh. Sujud tangan kena angkat, jangan dilekap tepi itu. Mana tadi? Betul dengan bahu, padahal terbuka keduanya. Lagi dihunjurkan sekalian jarinya, lagi rapatkan akan dia, ya, lagi dihadapkan ujungnya ke kiblat. Hunjurkan dahi, yang genggam. Kalau dia tapak dan lejak tapi digenggam gitu. Tapak kena dah tu. Hukum dia dah sah tapi kurang afdal, ya. Dia kena gapak tak tu adab kiblat semua ni. Dan tiada wajib menghantarkan hidungnya. Hidung tak ada antar, dahi je. Hanya sunat dua. Ya. Kalau hidung panjang tak boleh kan dijongkit sampai. Kalau hidung kan jongkit kepala. Kan hidung kita orang Melayu keping. Kerana apa? Kuat khilafnya. Ya. Sebab dia kata sunat antar hidung juga biar kena kuat khilaf. Mana kuat khilaf? Ada ulama mengatakan wajib hidung pun kena juga. Ya, tapi kalau mutamat tidak. Dia sudah ada sab'ati a'zum, atas 7 tulang, kepala, tangan, lutut dan kaki. Pertama hidung dah jadi 8. Bagi diketahui daripadanya bahawa makruh meninggalkan daripada menghantarkan dia hidung. Dan sunat menghantarkan hidung itu berserta dengan menghantarkan dahi. Dan sunat keadaan hidung itu terbuka. Hidung tertutup. Dan sunat merenggangkan antara dua lutut kadar selingkar. Lutut dengan lutut selingkar. Jangan gapak sangat, atau jangan petak. Jangan jauh sangat. Padahal tertutup keduanya. Kerana makruh membuka keduanya. Lutut tadi seperti yang tersebut dalam Tuhfah. Dan demikian lagi sunat merenggangkan dua kadam, dua kaki dia. Yang tapak kaki kadar sejengkal juga. Padahal dikeluarkannya keduanya daripada kaki bajunya. Lagi terbuka. Mana elok dia keluar tu, keluarkan kaki. Laki-laki lah. Perempuan mana jangan dia keluar nampak kaki kampatan semayang. Lagi terbuka keduanya. Ya. Jika tiada ada muza. Kalau ada muza, boleh buka lah. Sebagai kulit tu kan. Sotokan kulit. Pada kedua ni. Dan lagi banyak sunat tadi. Dan lagi dihadapkan akan sekalian ujung jari keduanya kepada kiblat. Selok sujud tu kan, terletak jari kita kaki tu tekan. Tekan biar dia melentik dengan hadap kiblat. Itu lagi baik. Paling tidak pun perut jari kena. Jangan dia lipatkan kaki, tak sah ini. Ada juga dia sujud kaki lipat ini. Kalau duduk antara duduk sujud atau tayak akhir atau tawarruk tayak akhir atau tayak awal, dia lipat tak apa. Ya, duduk tu yang rukun, hayatul qunut dia sunat lain pula. Kalau duduk bersila sah kan. Kita boleh duduk tayak awal tayak akhir, tiba-tiba kita duduk bersila, tarabbuh kan. Apa hukum sah sembahyang, tapi makruh jelah. Sah tak sembahyang sebab dia duduk, dia nak tu qunut duduk. Baca dalam keadaan julus ataupun qunut dia duduk. Semua hay'ah, kelakuan dia tu ada dua, satu iftirash, satu tawarruk. Ya. Asal nama duduk dah sah. Jangan macam cangkung tak boleh duduk. Baca tayat cangkung tu kerja ni. Dan lagi dihadapkannya akan sekalian ujung jari
Kaki itulah ketika sujud tu. Tekankan, dia lentik kan. Keduanya kepada kiblat. Kerana apa semua ni? Mengikut bagi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sekalian sunat yang tersebut tu. Ambil mana tu? Riwayatul Bukhari dan Muslim. Itu semua dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada di sana. Dia kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayang oleh kamu sebagaimana kamu semua lihat aku semayang. Nabi khitab tujukan hadis ni pada sahabat. Sebab sahabat tengok Rasulullah semayang. Kita bila kita tengok. Lepas tu ulama tafsir takwilkan ra'a dengan makna mengetahui. Ya sallu kama ra'aitumuni bermakna sallu kama alimtumuni. Kamu semayang macam mana kamu tahu aku semayang, mengikut apa? Riwayat yang sahih. Daripada imam-imam hadis kita atau sebab kita tak tengok. Ya. Mengetahui. Tengok dengan mana mengetahui daripada sanad-sanad yang sahih. Kepada Imam Syafi'i, bila hadis itu sahih, itulah pembinaan dalam mazhab kita. Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila hadis itu hadis sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Pada mengucapkan takbir, ya, sekian sunat tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada mengucap takbir dan riwayat Bukhari sendiri, pada tiada mengangkatkan tangan dan pada menghancurkan sekalian jarinya dan merapatkan dia, ya. Dan riwayat Imam Baihaqi menghadapkan ujung jari ke kiblat. Dan riwayat daripada Imam Abu Daud As-Sijistani dan lainnya pada sekian. Jadi banyak ulama kumpulkan, ya. Dikumpulkan. Hadis tadi jadilah ikut sembahyang beberapa hadis-hadis yang berbeza riwayat. Pada sekian yang tinggal lainnya daripada yang tersebut itu habis. Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan perutnya daripada dua pahanya pada sujud dan merenggangkan dua sikunya, ya. Itu tengok keadaan nak. Kalau sembahyang dah izdiham dah rapat sangat, yang buka pesona. Nah, ni sembahyang dah sempit, dia sujud dulu buka macam ni. Muka unggang sepak ni. Orang nak sujud dah tak boleh dia buka macam ni. Kadarlah tengok orang MP buka sikitnya, kan. Dan daripada dua lambung ni pada sujud tadi dan rakaat kerana mengikut bagi fi'lin Nabi SAW bagi perbuatan Rasulullah SAW pada sunat yang tiga perkara itu telah meriwayatkan akan dia oleh pada yang pertama Abu Daud, pada yang kedua Imam Bukhari dan Muslim, pada yang ketiga At-Tirmizi. Yang dikumpulkan riwayat hadis sebab banyak. Kemudian dikiaskan dengan yang pertama, itu merenggangkan perut daripada dua paha pada rakaat. Itu kias. Ada nas ini kias. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa merapatkan perutnya dengan pahanya pada sujudnya dan merapatkan dua sikunya dengan lambungnya, ya, pada sujud. Perempuan beza situ jelah, dirapatkan, laki buka. Dan rakaatnya. Kerana bahawa demikian itu terlebih menutup baginya. Dalam semayang pun kena istitar gitu, menutup tutup lagi. Dan terlebih ikhtiar, lebih cermat. Dan seperti perempuan khunsa, ya. Laki-laki yang semayang maknanya bertelanjang. Sama juga hukum perempuan rapat tadi. Satu, khunsa ni unsa muskil. Ataupun laki-laki yang semayang tapi tak ada pakaian. Semayang pun rapat itu juga. Dia semayang musim perang tak ada pakaian. Semayang nak rumah seorang tak ada orang kan. Semayang tepi padang kan lari pula orang. Ini nisbah dia dengan Allah Ta'ala. Kena tutup, kalau tak ada, cari tempat ada orang semayang. Maka keadaan dia itu rapat. Maka disunatkan pula baginya merapatkan yang tersebut itu. Dan jika ada ia semayang dalam khalwah sekalipun, ya, semayang berseorang di dalam bilik misalnya, atau barang yang telah dibahas akan dia oleh Azra'i, demikianlah kita sebut dalam Tuhfah dan tersebut dalam Majmu'. Cuma kita besar kan. 20 kulit, Majmu' 20 kulit ni. Dinakal daripada nas Imam Syafi'i di dalam bahwasanya perempuan hendaklah merapatkan ia akan dua sikunya dengan lambung dia di dalam sekalian sembahyangnya, ya. Sunat ke wajib ke apa, bila dia rakaat dia sujud rapatkan. Dan disunatkan lagi bagi yang sembahyang mengucap ia dalam sujud habis itu. Itu tadi PND ini ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan sunat wallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Keduanya ilmu itu. Yaitu ilmu syariat yang berperanan memperbaiki zahirnya. Dan orang tidak mengetahui cara memperbaiki zahirnya, tidak akan mengetahui cara untuk memperbaiki batinnya. Kalau zahir pun ditakti nak ijaz, mengikut syariat, batin lagilah jauh. Kerana orang yang tiada berhenti di pintunya tidak akan dapat memasuki rumah kekasih. Ya. Jadi kita nak masuk dalam rumah, makrifat akan antara dia kena ada ilmu. Justru dia kata, pakaikanlah dirimu wahai orang yang salib dengan pakaian syariat dan berhiaslah dengan adab tariqah. Sama itu. Sama. Sama. Nasaya akan teranglah ke atasmu cahaya hakikat. Cahaya hakikat akan terang bila kita jaga syariat dan adab-adab tariqah, adab berjalan, ya, menuju ke hadrat makrifat Allah. Jadilah kamu ahli mukhatabah, orang yang berkhabar-khabaran yang mendapat ilham daripada Ta'ala. Dan ahli musamarah, orang yang berbisik-bisik pada waktu malam serta merasai kelazatannya. Maksud ini, golongan-golongan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan yang besar dalam bentuk kerohanian, dipanggil ahli mukhatabah dan ahli musamarah. Itu syarat yang kedua, kan? Dia ada berapa syarat? 4 disebut sini. Ya, hasalat lahu arba'ah. Az-zuhdu wal ilmu. Yang ketiga at-tawakkul. Tawakkul. Orang Melayu panggil tawakal. Sebenarnya tawakkul masdar daripada tawakkala, tawakkalu tawakkulan. Mana sifatul qalbi bi wa'dillah, sikah hati dengan janji Allah. Janji Allah mendapat tempat yang secantik dalam hati dia. Janji manusia dia tak masuk, sebab manusia banyak membohong. Janji manusia dia pegang, janji Tuhan dia buat tak nampak. Itu salah. Dia tak boleh masuk lain. Iaitu memadai dengan pengetahuan Allah ke atasnya daripada bergantung hati kepada yang lain. Itu mana tawakal, sikatul qalbi biwa'dillah. Banyak tafsiran ni dia antara. Iaitulah memadai, cukup bagi dia pengetahuan Allah Taala. Ya. Dia buat apa tuan dah tahu? Dah. Apa lagi nak ambil tahu orang? Orang tak tahu pun tak apa. Ya. Daripada bergantung hati kepada yang lain, kepada makhluk, tak. Itu sikap orang yang bertawakal. Lepas tu kita jangan berpegang melainkan kepada Ta'ala. Iktimad kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Sama ila mana. Ya. Terserahkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dia punya semua kan. Dia yang ijaz, dia yang buat. Wala takilni. Ya, nafsi ila inna wala takilni ila nafsi tarbatai. Itu doa Rasulullah. Jangan engkau serahkan aku ya Allah pada diriku. Maknanya apa? Nabi mohon kepada Allah supaya diri sentiasa berserah, bergantung kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi hebat dan saaf dan makhluk. Dan jika kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui segala perbuatan kamu, maha berkuasa untuk mencukupkan segala keperluan kamu, maha penyayang melebihi kasih sayang kedua ibu bapamu terhadap kamu, bahkan daripada kasih sayangmu terhadap dirimu sendiri. Kita kadang diri kita pun kita tak sayang. Kita buat maksiat tu tak sayang diri pun. Ya, dia rela diri untuk dibakar, na'udzubillah. Nah, saya hati kamu akan menghadap sepenuhnya kepadanya. Kalau kita faham betul-betul situ, insya-Allah kita hadap sepenuh kepada Ta'ala tanpa mengharapkan kepada selainnya. Dan orang yang salik, yang berjalan bersuluk, amat memerlukan sifat tawakal. Ya, tawakal ini dalam perjalanannya melebihi banyak orang yang datang kepada melebihi daripada kehendak orang yang dahaga kepada air. Macam mana orang dahaga dengan air? Apa dia lagi perlu ni? Ya, lagi perlu sidqut tawakkulin. Ya. Sebab pembinaan perjalanan rohani di situ di antara dia. Iza zikirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyan alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dia. Bila sebut Allah Taala berkocak rohani dia. Ya, bila dibaca Quran makin bertambah iman dia. Dan hanya kepada Allah dia bergantung, lain tak ada. Ya, dia tak bergantung pada diri dia, tak bergantung pada harta dia, tak bergantung kepada simpanan duit dia. Ya, harta dia banyak, geran dia ada sampai 2 kaki tinggi. Oh, banyak dah dia tak bergantung. Dia tak bergantung pada gaji dia.
Dia tak gantung pada pendapatan dia, dia bergantung kepada Ta'ala. Kalau dia bergantung pada lain, rosak. Itu tunggu saya cerita tu arwah ni. Jaga ni tuan-tuan, kata Qurannya ni jalan dia disiplin amat tinggi. Ya, sebab dia ada dengar seorang tu di Kelantan, dia biasanya orang bila pencen dia, semua dia pakai pondok, menghabiskan usia dia dengan ibadat. Jadi dia terdengar ada satu orang tu ucap, "Ambo ni alhamdulillah lah," dia kata, ya. Sebab pencen duduk pondok pun tak apa dah, anak-anak pun dah ramai tanggung, tiap bulan. Tiap bulan yang dibagi kena 5 orang. Seorang bagi seorang 300, dah ada berapa dah lebih dah kan. Mana apa tu? Dah silap jauh. Hati dia berpegang pada makhluk, bukan pada Allah. Kita perasan, cakap dia sedap, alhamdulillah. Kita tak ada gunsing dah, setiap bulan ada orang tahu. Kita pegang pada orang hantar dia, habis hijab bintik. Pegang pada dia je. Kalau orang hantar tu mati kan, siapa pula? Siapa nak mantau? Adalah, semua hak Allah Ta'ala yang susun. Perhati susunan Allah, jangan perhati. Sebab dalam syariat disuruh cari sebab, tapi jangan berpegang pada sebab. Jadi dua benda berlainan. Syariat zahir menyuruh kita melakukan asbab usul ikhtiar. Tapi syariat batin mengharamkan kita berpegang pada sebab, pegang pada musabbibul asbab. Allah Ta'ala. Itu dalil, fa iza azamta fatawakkal. Kamu dah berazam buat, serah ke dia. Jangan serah orang, ini serah. Sedap hati dengan makhluk, bukan sedap hati dengan Tuhan. Silap besar. Hijab. Dalam suruh apa ni penting dijaga tawakal dengan Tuhan. Jangan sedap dengan amal kita. Amal kena pertingkatkan. Tapi jangan sedap kalau zikir banyak 100,000, 200,000 rasa sedap. Jangan sedap dengan dia je. Nak buka pun dia, nak tutup pun dia, bukan kita. Kita buat aja sebab apa yang baik kita buat. Lepas tu serah ke dia. Itu yang sebenar. Itu kata pertambatan dia dengan dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya pada Allah mereka tawakal. Sebab susunan ayat segi ilmu balaghah kalau tengok hadis tu jauh tinggi ayat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita kata wa yatawakkaluna ala rabbihim. Kalau wa yatawakkaluna ala rabbihim lain makna. Bertawakal mereka kepada Tuhan mereka. Yang tidak wa ala rabbihim, hanya pada Tuhan mereka saja. Yatawakkalun, mereka bertawakal. Mana lain tidak. Berbeza ya? Saya makan nasi, dengan nasi saja saya makan. Ada sama tak? Kalau ilmu balaghah lain tak ada. Iyyaka na'budu dengan na'buduka dia lain. Kalau nak berduka kami sembah akan dikau. Mungkin ada sembahan lain dia tak cerita. Tapi bila iyyaka akan dikau sahaja. Lain tadi. Itu di ibaratil hasri dia panggil. Simpan, khas. Itu maksudnya. Ya. Itu kalam-kalam tengok ayat Quran, masya-Allah. Ibarat dari segi ilmu balaghah dia tinggi. Wa ala rabbihim, hanya kepada Tuhan kami. Ya tawakkalun, mereka bergantung, lain tidak. Pada diri dia pun dia tak bergantung. Ya. Walaupun nak kocek dia ada 10,000, dia tak pegang. 10,000 ni kalau nak hilang sekejap hilang. Tengah jalan orang pegang kita macam letak pisau kalau kat leher habis. 3 orang datang macam habis. Kejap je kan. Ataupun insiden bam, beg duit tercampak, kawan bersapu. Melongeng itu benar keluar kat bank lagi. Mana 1001 kemungkinan boleh berlaku. Kan? Kita tak jual duga-duga boleh berlaku. Bahawa oleh kerana itu pegang pada Tuhan di sendiri. Segala-galanya Allah Ta'ala. Yang keempat yakin. Itu. Iaitu kepercayaan. Yakin, yang qat'i, yang jazam, yang putus dan bulat. Jangan yakin sikit-sikit boleh. Jangan bulat yakin dengan Ta'ala. Ya. Terhadap segala yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tanpa rasa syak. Itu syarat orang nak memahami akan perjalanan Quran yang nak membersihkan dalam. Dan dengan demikian itu segala yang gaib itu seakan-akan dilihat di depan matanya. Ya, la ra'aital akhirah aqraba min. Dia nampak akhirat tu macam depan mata je. Ya. Rasulullah SAW dia rutin, dia biasanya lepas mayang subuh, lepas wirid semua Rasulullah akan tanyakan sahabat, siapa ada yang mati kita ziarah, siapa yang sakit kita ziarah, siapa yang ada mimpi aku tafsirkan, kata baginda SAW. Ya. Jadi seorang sahabat tu Nabi tanya, macam ya, macam mana iman kamu? Dia kata alhamdulillah ya Rasulullah. Ya, segala janji yang kamu sebutkan seolah-olah nampak depan mata. Yang kamu sebutkan syurga menikmat, ya.
Seolah terbayang-bayang sebab kata kekalkan. Ya, kekalkan ingatan. Sentiasa ternampak-nampak benda yang dikhabarkan oleh Allah Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital aqrab min. Dia nampak benda itu dekat di antara. Maka dia mengetahui dengan perasaannya, zauki rasa dia, bahawa Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadanya. Ya, itu tujuan asal Tuhan tempatkan kita sebagai khalifatullah fil ard, khalifah Allah di bumi untuk mengizharkan ubudiyah. Ya, izhar siapa yang berjaya menterjemahkan ubudiyah dia dalam kehidupan, mana hidup dia berjaya. Siapa yang gagal menterjemahkan pengabdian, kehambaan dengan Tuhan, maka hidup dia gagal. Itu saja. Ya, sebab nas Quran terpampang. Tidak dijadikan panca inderanya melainkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Tuhan tak jadikan tangan kita melainkan taat. Dia tak jadikan mata, telinga dan segala anggota tujuh melainkan untuk membina ketaatan, bukan melakukan maksiat. Kalau dia lakukan kemaksiatan, malah sudah khianat dengan Allah Taala. Dia perlu dipertanggungjawabkan di akhirat kalau dia tak selesaikan di dunia dah. Dan tidak dijadikan hati melainkan untuk mengingatinya dan berpaling kepada selainnya. Hati itu untuk dia. Maka dipanggil hati ini qalbun tu baitullah. Rumah Allah, mana rumah untuk mengingati, tempat mengingati Allah. Sebagaimana Kaabah pun dipanggil baitullah, tempat ibadat. Masjid pun dipanggil baitullah, tempat sujud ke Tuhan. Ya. Maka kalau pemegang amanah sudah tak amanah, dia kena jawab sana besok. Ya, kita pemegang amanah besar. Barang siapa telah terhasil atasnya keyakinan zauki, yakin secara rasa, ya, terasa, terasa mengatakan, ternampak-nampak atau rasa dalam. Kalau etikat lain, etikat sekadar akidah dia pegang dia. Ya, kadang-kadang rasa tak rasa. Dia tahu Tuhan melihat dia, tapi tak rasa Tuhan melihat. Dia tahu dia. Sebab tahu kalau orang tanya dia boleh jawab. Dia yakin. Barang siapa telah terhasil ke atasnya keyakinan zauki, yakin yang bentuk rasa hati, disebabkan dia telah bersihkan rasa yang lain, Tuhan hadiahkan dia. Di atas jalan ini, dia tidak akan menggunakan lidahnya melainkan untuk berzikir. Lidah dia akan dibuka untuk zikrullah. Sebab apa? Lidah tak rasa. Orang tak rasa dengan orang tak rasa mana sama. Dia rasa lazat sebab tu dia pulun. Yang tak rasa lazat tebal lagi, dia tak rasa tu, dia tak pulun. Ya, orang merasa tak sama dengan orang tidak merasa. Sebab tu bila dah rasa dia lain. Zauk. Dia ada menggunakan telinganya melainkan untuk mendengar kalam Allah Taala. Ya, kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalam aulianya, ya. Dan setiap perkara yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala digunakan itu. Dan tidak menggunakan matanya melainkan untuk memandang perkara yang memberikan manfaat dan menunjukkan kepada jalan Allah. Demikianlah dia gunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh maulanya, itu oleh Allah Ta'ala, hingga dia mencapai makam orang-orang yang bersyukur. Ya, syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Maka kita kena tengok satu-satu, kena cek. Allah. Orang kalau kena sakit jantung, kena tarik nafas, tak boleh mana-mana usah. Dia nak padam, nampak oksigen tak naik ke atas, dia macam semput, dia macam mata kelabu dah risau, telinga sembuh kita dah risau. Semua tu kita nak berkendakkan syukur kepada Allah. Ya, dia jalan lancar, mata lancar melihat. Ya, banyak orang tak boleh melihat yang buta. Telinga boleh dengar clear, banyak orang yang pekak tak boleh dengar. Kaki boleh berjalan, banyak orang yang lumpuh, tak boleh bergerak, makan bersuap. Itu semua kena tengok oleh. Tengok satu-satu, tak tersyukur kita nikmat Allah Ta'ala. Sehingga dia melawan perintah Tuhan. Ya, terlampau banyak. Sebab tak ada kira. Tahun tu nikmat Allah la tusuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh hitung. Di sini akan menghasilkan sifat mahabbah. Ya, terasa betul nikmat Tuhan beri, Masya Allah. Kita dikerumuni, dilingkungi dengan balutan nikmat setiap saat dibalut dengan nikmat. Kalau kena wajib kita syukurkan nikmat dengan menterjemahkan kehambaan. Itulah orang yang memalingkan segala nikmat yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada sebab kejadiannya. Apa sebab kejadiannya? Diibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Semua yang Tuhan bagi. Itu atau mana syukur, tasarruf, ya.
Kita mengguna pakai ma an'amallahu ila ta'ati. Kita mengguna pakai nikmat Tuhan ke arah jalan yang dikehendaki Allah Taala. Itu makna syukur. Itu syukur secara menyeluruh lah. Selain daripada ucapan lidah, ya, kita syukur ucapan lidah dengan lapas-lapas kesyukuran, dan kita memandang akan kurnia itu daripada dia. Dan yang ketiga, kita guna pakai pada jalan dia. Maka Ta'ala menambah kurnianya kepada sebagaimana lain firman la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya Allah Ta'ala jika kamu syukur, nasaya aku akan tambahi nikmatku kepada. Nikmat sama ada nikmat zahir, lebih lagi nikmat batin terbesar, nikmat iman, nikmat kemesraan, nikmat keseronokan dengan Allah Ta'ala, atau semua nikmat besar. Maka oleh kerana itu dikata di situ maka makam yakin ialah mengetahui dan meyakini bahawa Ta'ala sentiasa melihat pada setiap waktu dan ketika. Ya, itu yakin yang sempurna, terasa. Yang dia berjalan itu terasa, tuan lihat, Masya Allah. Itu akan membentuk lebih lagi kemantapan keimanan dan kemanisan dia menghadap ke hadrat Allah dan mendampingkan diri kepada Ta'ala. Dan al-haqqu muttali'un ala siratin wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.